Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Ayat ni kita mengetahui makna zahir, makna betul, ya, makna sindir. Kerana ayat Quran juga ada makna-makna double meaning, ya? Kan bayan ada dalam tu, ya, dalam bayan ada majaz, kan. Sekarang ni kita sedang belajar tentang 15 bidang ilmu yang patut ada pada seorang ahli tafsir Quran. Okay. Yang ketujuh dipanggil ilmu balik. Ya, tujuh. Ilmu, kita sedang dalam ilmu balik. Ilmu balik ada 5 kita belajar. Jadi tuan-tuan tahu balik termasuklah tibak, muqabalah, isti'arah, apa, kinayah, ingat lagi tak? Sajak, lepas tu apa lagi? Sajak dengan apa tu, si juga tu. Jadi kita kena ingat tu, ya, itu nama dia ilmu badai. Ilmu badai, ilmu yang mengetahui tentang keindahan bahasa, ya, keindahan bahasa, iaitu perkataan dan bunyi. Keindahan bahasa, ilmu mengkaji tentang keindahan bahasa. Ya, minggu lepas kita sebut badai adalah bahasa, perkataan dan juga makna. Ya, badai pelik kan tak? Ya, pelik. Pelik tu maknanya indah. Pelik yang memberikan keindahan, ya. Kerana Al-Quran adalah mukjizat penuh keindahan. Ya. Al-Quran adalah mukjizat penuh keindahan. Okay, contoh-contohnya sedap lagi, ya, pasal banyak contoh. Seterusnya dipanggil ilmu qiraat. Hari ini ramai orang tak belajar nahwu tapi belajar qiraat. Qiraat 7, lagu-lagu. Yang ke-8 dipanggil ilmu qiraat. Okey. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara baca, ya, tahu beza bacaan, ya. Kerana lain bacaan mungkin memberi makna yang lain, ya. Tahu ilmu beza bacaan, ya. Lain cara membawa lain makna. Okey. Ini Puan Najah, kita belajar tentang 15 bidang ilmu yang patut ada pada seorang ahli tafsir. Ya. Okay, seterusnya, ini dikatakan ilmu aqaid yang ke-9. Ya, ilmu aqaid. Aqaid ini akidah. Baik. Ya, ilmu aqaid. Ilmu aqaid adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar keimanan dalam Quran, ya. Ada ayat yang perlu pada takwil, ya, untuk dapat apa tu makna yang sebenar, ya. Tahu dasar-dasar keimanan, ya, kerana ada
ayat yang perlukan, dikatakan perlukan takwil, ya, untuk memahami isi sebenarnya, ya. Itu dia. Ustaz, nombor 8 tu, ilmu kiraat. Ya. Tahu ilmu Beza beza ya. bacaan. Beza bacaan. Sebab 7 kiraat tu cara baca dia berbeza. Dia dipanggil kiraat sabah. Okey, yang ke-10. Pernah dengar tak usul fiqh? Usul fiqh. Di sinilah perlunya usul fiqh untuk mengeluarkan hukum dalam ayat Quran. Kalau belajar nahwu saraf saja belajar tapi usul fiqh tak belajar, tidak memberi makna. Usul fiqh, ya. Yang ke-10 dipanggil usul fiqh. Ya. Iaitu ilmu menggali hukum hakam dalam Quran. Ya, ini punya ulama fiqh lah. Ya. Tapi sebagai ahli tafsir dia kena tahu menggali ilmu hukum hakam dalam Al-Quran. Kerana kita tidak boleh menghukumkan seseorang itu dengan tanpa sebarang alasan. Sikit-sikit neraka. Ya, okey, syurga mengalir bawahnya. Tapi perbuatan ini tidak menggambarkan sebenarnya. Ya, itu kena belajar ilmu usul fiqh. Ya, yang 11 itu ilmu dipanggil sebab nuzul. Asbab nuzul. Ya, sesuatu hukum Al-Quran itu berasaskan sebab nuzul, ya. Bila berlaku sesuatu perkara, jadi menjadikan sebab turunnya ayat, ya. Ya. Berlaku peristiwa, Tahu dasar-dasar apa tu, Ustaz? ya, Yang dua nombor 9, tahu dasar-dasar keimanan. Keimanan. Ya, keimanan. Berlaku peristiwa yang membawa sebab kepada turun ayat-ayat itu, ya. Jadi kalau tuan-tuan pergi kedai jumpa buku-buku ni, apa dia? Buku sebab nuzul. Kalau kata buku usul fiqh, jadi kena beli rak baru pula lah. Saya bukan suruh beli, maksudnya sumber ilmu. Ya, kalau kita ada peluang jumpa buku-buku tu, belilah. Buku-buku berkenaan dengan badan ada, balarang kan. Buku berkenaan dengan usul fiqh. Usul fiqh baca. Ya. Di negara kita ramai ahli-ahli usul fiqh yang sekarang ni masih muda-muda lagi, ya. Baru keluar universiti Jordan, Madinah, Mekah dan sebagainya. Seterusnya dia panggil ilmu nasakh mansukh. Pernah dengar kan? Nasakh mansukh ni maknanya ada ayat Quran yang diturunkan tu, ayat lama telah dimasukkan. Jadi nak tahu yang mana ayat baru, yang mana ayat lama. Itu ayat nasakh mansukh. Ya. Dipanggil ilmu nasakh mansukh. Nasakh ni ayat baru, mansukh ni ayat lama. Itu ilmu dihapuskan yang masih ada dalam Quran. Mana hukum tentang hukum, mana-mana hukum, ya, mana-mana hukum yang masih kekal dan yang telah masukkan. Okey. Dan akhir sekali 13. Ya. Dia panggil ilmu fiqh. Ini ramai orang belajar fiqh. Fiqh tu nombor 13
Ya. Tapi hari ni orang belajar fiqh, nak tak belajar. Jadi itulah bincang. Salah tak tahu langsung. Jadi rugilah. Jadi tuan-tuan lepas ni kena cari fiqh. Ataupun ya, ilmu yang apa tu, nombor 9 tu, ilmu tasawuf. Ramai orang belajar tasawuf, tapi seorang tak tahu. Ilmu Akaid. Akidah. Akidah. Sebab itu dia berkait rapat antara satu. Akidah ni. Akidah. Ilmu tasawuf. Dalam tu membicarakan tasawuf ni, kebanyakan yang membicarakan tentang keesaan Allah, kewujudan Allah. Ya, itu dipanggil tasawuf yang bersifat akidah. Ada tasawuf yang bersifat fiqh. Seperti bagaimana cara kita nak solat, ya, solat dengan tasawuf, solat dengan syarak dan sebagainya, ataupun solat ala kadar, ya kan? Okey. Yang keseterusnya, ilmu fiqh iaitu mencari hukum hakam dalam Quran. Ni doktor, kita belajar tentang 15 ilmu, bidang ilmu yang patut ada pada seorang ahli tafsir. Ya. Ini ilmu fiqh ni mencari hukum dalam Al-Quran. Usul fiqh mencari sumber hukum, ilmu mengenali ilmu sumber hukum. Contoh dia. Bagi contoh ni macam wa aqimus solah wa atuz zakah. Hukum tu kan. Jadi hukum tu berdasarkan pada fi'il amal. Betul tak? La yukallifullahu nafsan, ya, la tubtilu sadaqatikum, kamu tidak boleh membatalkan sedekah kamu dengan mani, dengan cacian dan sakit hati. Itu larangan. Jadi kita belajar tentang ilmu melalui ayat larangan, melalui ayat suruhan. Kalau orang tak belajar, dia tak tahu itu ayat larangan dan ayat suruhan. Ya, macam bila ada ayat seruan, ya ayuhan nas taqu rabbakum, perintah supaya takutkan Tuhan kamu, menggunakan ayat seruan yang kita belajar lama dah kan. Yang ke-14, ilmu hadis. Tuan-tuan mesti ingat, saya dah kata dulu, kita mesti belajar ilmu hadis. Ya. Yang ke-14. Dan kenapa? Kerana ayat-ayat Al-Quran itu ada yang tak jelas hukumnya, dan ianya dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi merupakan penjelasan banyak pada ilmu-ilmu Al-Quran. Dan akhir sekali dipanggil ilmu inilah yang mungkin boleh ada kepada setiap orang, bukan kata mustahil. Dia panggil ilmu wahbi, bukan wahabi. Wahabi ni maknanya ilmu yang Tuhan bagi istimewa untuk setiap orang. Tu maksud ilmu wahbi. Yang pohon wahbi tu? Ya. Ya aja. Wahabi ni anugerah. Bukan yang tu. Bukan. Bukan. Itu daripada Imam Abdul Wahab. Kan? Ini Wahabi ni anugerah, atau kita kata ilmu ladun. Laduni. Ilmu yang datang bukan kepada seorang yang Allah Ta'ala pilih, ya, dia diberikan kepada hamba ni yang terpilih. Tidak kata terpilih sangat. Kalau kita dalam keadaan baik, ni orangnya amanah dengan diri sendiri, semayang tak tinggal dan sebagainya, segala amal ibadat kita buat, kita dapat ilmu tu. Ilmu tu dalam bentuk ilham yang kita sangka ini baik dari Allah. Kita tak sedar Okay. Sekarang kita habis cerita ni. Jadi saya ulang balik. Yang pertama, ilmu filologi, ilmu translations. Universiti kita tak tahu ada tak mengajar ilmu ni, tapi di Universiti Barat, setiap fakulti itu, setiap universiti ada. Kalau tidak, bagaimana dia nak terjemah ilmu kepada bahasa lain? Ya, nak terjemah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Jepun, umpamanya, pada bahasa Thai, daripada Thai kepada bahasa Inggeris. Itu ada ilmu nama dia filologi. Ilmu ni nama dia ilmu terjemahan, ataupun dalam bahasa Inggeris translations. Universiti saya ada ilmu ni, tapi kita tak ambil pasal kita diberi untuk belajar ilmu tentang teaching Arabic. Bahasa Arabnya tu apa? Lughawiyun. Lughawiyun. Lughah lah. Ya.
Yang kedua, ilmu nahwu yang kita belajar sekarang. Ya, tata bahasa. Yang ketiga, ilmu saraf yang kita sudah habis belajar. Ya, saraf ni iaitu ilmu perubahan bentuk kata. Yang keempat, ilmu istiqaq. Istiqaq ni bagaimana cantum perkataan dengan perkataan dalam ilmu saraf. Ya. Yang kelima, ilmu ma'ani. Kita belum belajar lagi dalam balaghah. Ya, ilmu ma'ani iaitu ilmu yang mengetahui susunan kalimah, ya, dan melihat maknanya. Lain susunan, lain maknanya. Kita belajar ada ayat fi'il, ingat tak? Ada ayat isim. Ayat fi'il makna dia lain, ayat isim makna dia lain. Kalau ayat fi'il, dia utamakan fi'il. Ayat isimnya dulu. Okey. Lepas tu ilmu bayan. Kita dah belajar bayan. Bayan ni ada 8 bidang ilmu kecil, termasuklah tasbih. Ya. Jadi bila kita analisa ayat, hari ni kita dah analisa yang ketiga ayatnya. InsyaAllah kita akan dapat terang lagi usul, terang lagi. Dan tuan-tuan akhirnya tuan-tuan rasa relax, banyak dah dapat, alhamdulillah, syukur. Ya. Nah, lepas tu ilmu qiraat, style membaca lagu, jadi cara baca. Ada 7 jenis qiraat yang kita semua tahu, yang yang diharuskan. Jadi bila style bacaan qiraat tu lain, mungkin membawa kepada makna yang berbeza. Pernah dengar tak qiraat? Qiraat sama kan? Badik Semua, Ustaz ada tak? ya dah. Badik ni ilmu keindahan bahasa. Yang dalam tu ada 5 bidang, iaitu muqabalah, tibak, ya, saja, jinas, ingat tak? Jadi tuan-tuan ingat tu dulu, tak apa. Ingat dia punya frame tu, dia punya tajuk kecil tu, itu penting. Nak ingat benda tu pelan-pelan. Lepas tu ilmu aqaid yang ke-8, iaitu ilmu akidah. Ya. Cuba kita buka surah Al-Fath ayat 10. Saya tak pasti apa benda ayat ni. Surah Al-Fath ayat 10. Al-Fath ni surah 48 ke? Al-Fatah ayat 10. Apa benda bunyi ayat tu yang berkaitan dengan akidah? Tuan Haji Mustafa bawa kitab tu. Baguslah. Baca je ayat Surah apa? Surah Al-Fath ayat 10. Surah apa? 101 ya. 511 Ni yang kuning ni lah 109 ayat 13. Ayat 13, ayat 10. Tak ada untuk lagi. Ada apa dia kata? Ayat 13 kan? Ayat 13. Ha? Ayat berapa? Ayat 10. Ayat 10. Surah apa Haji Mustafa? Al-Fath. Tahu. Surah yang Allazina yubayyunaka innama Ustaz kan? Dia ke? Yubayyunallah. Ayat apa? Ayat 10 kan? Ada Yadullah tak? Ha? Yadullah ada tak? Tu yubayyunallah yadullah Fawqa aydihim. Fawqa aydihim. Ya, betul. Ada. Yang ada Yadullah tu. Ya. Yadullah fawqa. Maksudnya kalimah Yadullah tu menunjukkan Yadullah tu maknanya bukan tangan Allah, tapi kuasa Allah. Kuasa. Ayat 10 Kuasa Allah. Ya, 101021. Innal lazina Yubayyunaka innama. Innama yubayyun Allah Ini wa perjanjian fawqa budaya. aydihim. Ya, aja. Ayat tu. Tak apa, tanda je lah. Kalau boleh tulis pada nombor 10 tu. Ni Nombor untuk bawa baju 8. apa tu Ustaz? Berkaitan dengan akidah. Akidah. Maknanya orang yang menjual apa tu kepercayaan pada Allah ni, ya, dengan perkara-perkara lain. Dia tak sedar bahawasanya tangan Allah itu, kuasa Allah mengatasi kuasa manusia. Jangan takut. Al-Fath 10. Tulis je. Okey. Al-Fath. Ada buat kita lukisan baru ni? Bismillah. Kita lukisan baru ada buat? Tak buat. Tak apa, kalau yang lama ada space, ada lain. Kita nak bagi ayat baru. Okey, yang ke-10, ilmu sebab turun ayat.
ilmu asbabun nuzul. Itu yang ke-11 Ustaz. Yang ke-11. Yang ke-10 tadi usul fiqh. Yang 11, okey. Dan yang ke-12 ilmu nasah mansukh, ilmu hukum-hukum yang nasah diganti dengan hukum baru. Okay, ada ayat tu. Jadi ini pun ada ilmu yang kita kena pelajari nak mengenali kan. Lepas tu 12 ilmu Nasakh mansukh 12. mansukh, 13 ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu mencari hukum dalam Quran. Tebal tu kitab fiqh tu. Kemudian yang ke-14 ilmu hadis. Tujuan ilmu hadis ni untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi hukum-hukum yang turun itu melalui hadis Nabi. Nabi memperincikan tentang apa yang berlaku ya dalam hukum itu. Dan yang ke-15 ilmu wahbi, ilmu anugerah Allah. Bila kita dalam keadaan macam ni ya, baik dan sebagainya, sentiasa dalam keadaan istiqamah ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan pekerjaan yang baik ya, untuk mencegah perkara yang mungkar, baik kecil baik besar. Allah Ta'ala beri kita petunjuk dan hidayah dalam bentuk dia panggil ilmu wahbi. Okey. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita buka satu ayat surah Ghafir ayat 64. Surah Ghafir ayat 64. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Sampai situ je. Sampai situ. Ya, kalau panjang lagi kita tak cukup masa. Ya, kita nak tengok hari ni kita nak tengok 5 perkara. Ya. Yang pertama tadi, seseorang ahli tafsir dia perlu mampu menterjemahkan ayat ini. Ya, menterjemahkan ayat ini. Kalau tidak kita tak boleh keluarkan apa tu balaghah, badiq, bayan dan sebagainya. Jadi terjemahan dia Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah Allazi Yang ja'ala telah menjadikan lakum Untuk kamu al-ardha bumi qarar ya. Qarar ni itu hamparan, tempat kita menetap. Hamparan ni untuk kita duduk kan. Qarar. Kita tak berjalan atas udara. Qarar. Was-samaa binaa. Bina. Langit tu mana macam ada binaan lah. Lungkup di kopi. Ya, macam kita panggil macam tu saji lah. Saji besar Bumbung. Sebagai bumbung. Wasawwarakum wa sawwara Telah membentuk kamu. Yes. Telah menggambarkan kamu. Telah dia kata apa? Macam ambil tepung tu. Tu buat kuih kodok tu kan. Membentuk kamu. Fa ahsana maka dia membaiki suarakum. Bentuk kamu. Mana dia jadikan kita, dia lahirkan kita, dia mengelokkan kita, beri rezeki yang baik, ya, beri nikmat yang baik, beri keluarga yang baik, beri kita rumah yang baik, mula-mula rumah pondok, lepas tu jadi rumah baik, beri kerja yang baik, bertambah baik. Itu dia katakan fa ahsana. Ahsana tu mana? Always increase kebaikan. It is a process of giving people better and better. Kalau dia kata hasanah, itu baik. Ahsana, superlatif. Superlatif ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena belajar ilmu translation. Jadi bila translation, kita belajar ahsana tu mana increase kebaikan dia. Yang ayat ni tadi sesuai untuk tajuk yang mana Ustaz? Sesuai, nanti nak tengok analisa. So, kita nak tengok balaghah dia apa dia. Ya. Break Ustaz, makan tak? Asal. Dua.
Panggil kuih. Bicara. Ah, bicara. Assalam. Jam lah. Ingat tak dekat apa tu? Jam Kabur tu. Dalam tu ada presiden. Ya, betul dapat tahu. Kereta tu patah ke kereta tu Ustaz. Ya. Dia nak cepat. Dari mana ni? Jauh ni sampai tadi. Dari rumah. Dari sini kan. Tapi yang dekat pakar tadi kan dia kan. Ada ni. Tak ada sudah dah habis. Pesta. Orang tempat. Sudah. NCD, NDE, NDC, Saya tak artis. Warna ikut dah. So sekarang kita analisa ayat ni. Ya, kita analisa dulu. Saya akan analisa mengikut 5 tajuk kecil dan naik satu. Ya. Kalau perlu mungkin kita analisa mengikut 11, 12, 13 tajuk tadi. Tapi sekarang ni kita analisa ikut 5, iaitu 5 yang terakhir tafsir. Tafsir, ya. Yang pertama, tuan-tuan puan, yang pertama sorah. Kita jangan lagi sorah. Yang kedua, nahwu jangan lagi. Sebab kita dalam proses nak dapat kemahiran. Okey. Yang ketiga, kita balarah. Balarah pun jangan lagi. Yang keempat, fasahah. Fasahah pun kita dalam proses. Dan yang kelima, tuan-tuan, tafsir. Tafsir. Jadi ini bidang untuk ayat ini. Kalau ada setengah muka surat cukup lah. Ya. Kita baca bersama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Itu terjemahan dia. Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai tempat menetap. Qararan ni macam rumah lah. Dan langit sebagai binaan. Maknanya gambarkan sebagai rumah yang menutup kita. Bumbung. Ya. Wasawarakum dan telah menjadi membentukkan kita, membentukkan kamu, maka dia sentiasa mengelokkan pembentukan kamu. Bukan saja dia jadi kita kecil, dibesarkan, lepas tu diberi akhlak, diberi pasangan, diberi anak, diberi cucu, dan akhirnya kita meninggal dunia. Jadi dalam keadaan daripada kecil sampailah kita tua, tidak ada orang yang tak meninggal dunia. Okay, itu maksudnya fa'ahsana suwarakum. Kita harus bersyukur pada Allah. Okey. Okey, saraf sebagaimana kita katakan minggu lepas, kita mengenali perkataan dan juga haraf. Betul tak? Mengenali, tuan-tuan, saya dulu mengenali perkataan dan haraf. Nombor 1. Mengenali perkataan dan haraf. Kita kenal ini Allah isim. Betul? Okey, Allazi isim isyarat. Okey? Mabni ala sukun. Allah isim marfu' bid dhammi. Okey, setakat tu je.
Sorof jangan pergi nahu. Oh, dia pinang. Jangan pergi nahu. Pasal nahu dia sini. Okey. Sorof. Tak sebut marfu' ke? Tak payah sayang. Itu kerja nahu. Jangan kacau kerja dia. Nanti marah dia. Itu kerja nahu. Kalau sorof Kita kenal dia isim. isim itu je. Ya. Isim mausul. Ya. Okey. Ini Allah ni isim lafzul jalalah. Betul tak? Jadi kita tu dia kan. Ni Allah lafzul jalalah. Ustaz, maaf Ustaz. Nombor Ya. 1 tu Ustaz tulis apa Ustaz? Mana? Saya tak boleh baca. Yang mana? Mengenali. Aku mengenali Pada perkataan perkataan. dan harap. Okey. Bukan mantap. Kita suka dia mantap baru. Mengenali. Ni mengenali. Perkataan ni ni macam pi je lah. Patutlah. Itulah. Perkataan dan huruf. Dan harap. Okey, dan haraf. Perkataan ni Allah lafaz jalalah, betul tak? Betul. Al-Lazi isim mausul, betul tak? Jangan sebut mabni. Pasal dia itu haraf je. Pasal dia itu sorof. Isim mausul. Ya. Ni ja'ala fi'il madi. Betul tak? Wazan 1. Sebab 2 lah. Ada. Oh, ni kepala. Ada. Kita kena tahu pasal dia ni Ja'ala ni memberi makna Allah menciptakan kita. Dia pakai wazan 1 bab 2. Bab 2 ni fa'ala ya fa'alu. Betul tak? Tak cukup kata fi'il madi, mabni tak cukup. Tak, belum. Mabni kerja sorof, kerja nahu. Tak, kita kata fi'il madi tak cukup. Tak ikut. Tak ikut. Kena bukalah yang jadual sorof tu. Kena sebut wazan dan bab baru. Ya, kena sebut tu. Kena sebut. Tuan-tuan jangan risau. Habis 20 ayat yang saya pilih ni mahir dalam sorof. Tapi syarat ada ni. Okay? Sekarang Ustaz nak bezakan sorof dengan nahu Ya, Ustaz. ya. Lepas tu nak mencari ilmu dalam ayat. Ilmu dia, ilmu sorof dia mengenali perkataan dan haraf. Allah lafaz jalalah. Okey, okey. Bab-babnya tu. Tadi boleh pakai? Pula tak main pula wazan 1 bab 2. Ya. Okey. Main gitu. Tak apa. Itu dalam kitab sorof tu. Ada kan? Kitab sorof tu. Wazan 1 fa'ala. Ada 3 bab. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, mu'a'i. Mu'a'i. Lepas tu wazan 2 fa'ila. Mu'a'i, a'i. Yaf'alu, yaf'ilu. Wazan akhir sekali fa'ula, yaf'ulu. Jadi kita tengok pada mudhari' dia, ain. Tak apa, lama-lama dapat, jangan takut. Lama-lama dengar dapat lah. Problem. Jangan. Dia jadi orang kata, orang dalam kata dia jadi tamiak lah. Bila tengok je Haji Musbah, ai. Tengok je cikgu Asia. Jangan. Dia setiap orang ni ada dia punya, orang kata macam dalam kelas kan. Suaraku. Bila orang yang datang bawa kuih, bila kita akan ingat bawa kuih ni. Tokek kuih, caterer dalam Terkait air. Okey dah. Ja'ala fa'il madi wazan 1 bab 2. Okey. Kita bicara soalan saja. Lakum la campur dengan antum, betul tak? Ya. Lakum sama juga la li campur dengan antum. Kalau soalan kata, kalau nahu kata li harfu jarim mabniun ala kasrah, kum dhamma muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin jar majrur. Betul tak? Itu nahwu dia. Itu nahwu ya. Lepas tu al-arda. Isim jamak. Jamak. Dia beku. Jamak. Tengok sini. Tengok sini. Al-arda. Tengok isim. Tengok mu'rab. Tengok jamak. Jadi kita tak boleh nak lari. Okey. Lepas tu qarara. Qarara tu isim juga. Ya, qarara ni maknanya tetap. Kita kata isim jamak juga. Qarara.
dari segi nama dia dalam ilmu saraf. Ya, qarara. Okey. Ya, qarara ni isim lah. Qarara. Isim jamak. Sebab mumi tu qarara. Tak. Ustaz, hamparan pergi kororo. Ya. Dalam ayat lain kita terjemah sebagai hamparan. Kita boleh tak terjemah dia sebagai hamparan? Itu kena belajar ilmu lughawi yang pertama tadi. Ilmu terjemah. Sebab bila kita dah mendalami ni, banyak benda yang kita kena belajar lagi. Kalau kita belajar sepanjang masa nahu sarah, tak belajar bidang ilmu ni, kita tahu nahu sarah dia. Okey, sekarang untuk ayat ini habis. Kita tak boleh nak terus ke semua, nanti masa tak cukup. Okey? So maksudnya Ustaz, okey, Ustaz ambil ringkas sampai bunyi qarara tu. Sebenarnya saraf tu boleh tiap-tiap tu ya. Wasama bina. Itu maksud. That means semua tu Semua boleh ada. di saraf, boleh Semua di, ada saraf. Tapi untuk mengajar ni kita tak ambil semua dah, sebab kita ada 5 lagi. Okey. Maksud Wa saya ni, wa ni, wa atau wa ni wa atau. Jadi tiap-tiap satu tu boleh ada harapnya. memang boleh. Tak maknanya kita erat secara menyeluruh lah ni. Benar. Kita buat dulu, Ustaz dah buat pergi dengan kita erat. Betul. Sini. Apa beza dulu dengan sekarang ni? Tafsir tak? Hari ni tafsir. Maksud saya Maksud tafsir. yang dulu, yang sekarang pun kita akan masuk juga bab-bab ni. Sebab dia ada. Sebab kita nak latih tuan-tuan dan puan supaya mahir dengan bab Mahir ni. dan empat ni. Dulu kita Ustaz campur buat dengan nahum. Nahum. Ustaz selalu bagi ayat, kita tengok i'rab dalam Ya, okey. itu dari aspek nahu dan Saraf. saraf sahaja. Yeah. So sekarang ni Ustaz nak tambah balaghah, falsafah dan tafsir. Kita dah buat dah minggu lepas balaghah dan falsafah kan? Satu-satu. Tafsir belum lagi. Jadi setiap ayat yang kita beri mulai hari ni, kita akan masuk semua benda ni. Jadi sehingga tuan-tuan mahir. Sekarang kita cakap Saraf. baru, kita pun tak tahu sorok. Jadi banyak orang dah belajar saraf tapi lupa. Jadi bila kita dedah balik, ingat balik. Nahu pun begitu juga. Kita tak ambil semua nahu. Intermix dengan Ya, nahu. ya. Kita integrate. Sekarang kita nak rumuskan selesai. semua. Rumuskan. Rumuskan pada awal lah apa. Sekarang Jadi saya tunjuk tadi, tengok bidang nahu luas kan? Tapi kalau kita nak ambil semua dalam pelajaran ni, kita tak cukup masa. Sekarang ni kita nak berlatih. Okey? Jadi tuan-tuan, untuk tafsir, kita bagi tafsir dulu sebab benda baru. Tafsir, yang pertama sekali kita kena terjemah ayat. Terjemah ayat. Ini tafsir. Yang tadi kita dah terjemah kan? Yang kedua, kita kena tahu apa tu ayat apa? Ayat suruhan ke ataupun ayat larangan. Kita pun dah belajar ciri-ciri ayat suruhan. Ya. Kita kena belajar juga ayat fa'il ke, ayat fa'liyah ke ataupun ayat ismiyah. Ini dalam tafsir. Kita tahu. Kalau ayat fa'liyah tu dimula dengan fa'il. Dan ayat ismiyah dimula dengan isim. Okey. Yang keempat, kita kena tahu sebab nuzul. Sebab turun ayat. Asbab nuzul. Dan tafsir. Okey. Saya tak boleh bagi habis semua. Jadi kita tak tahu pun ayat ni apa sebab turunnya. Cuma kita nak beritahu ilmu yang perlu kita belajar setiap ayat. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu sebab turun ayat, kena buka buku tafsir. Buku Arab tak ada. Ya, buku tafsir baru ada. Seterusnya kita mungkin belajar tentang hubungan ayat. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan selepas. Ada hubungan. Okey. 5. Ya, hubungan ayat. Ya. Dia lain bukan istiqaq yang Ustaz kata tadi, bukan? Ya? Istiqaq. Tak, istiqaq duduk dalam saraf. Sebab Istiqaq ni maknanya percantuman antara kalimah. sebab turun ayat. Saraf. Sebab turun ayat. Asbab nuzul. Saya nak bezakan ini hubungan ayat sebelum
Ya, ayat di antara ayat ini dengan ayat sebelum tu apa hubungan dia? Dan ayat selepas tu apa hubungan dia? Jadi ahli tafsir akan mengkaji tu apa sebab hubungan tu. Jadi kita tak tahu hubungan kalau kita tak baca ayat 63 dan 65. Ya, jadi dalam tafsir kita kena tahu ilmu tu. Ilmu hubungan ayat. Ya. Okey, 5 dulu. Jadi tuan-tuan salin 5 ni. Nanti minggu depan kita bagi mungkin 5 lagi. Bukan tafsir kan. Seterusnya kita ada 3 lagi. Kita tengok nahu. Kembali balik kepada nahu. Nahu ni perubahan baris. Okey, perubahan baris. Ingat lagi perubahan baris. Ada berubah dan ada tak berubah. Kalau berubah tu kita kata mu'rab. Kalau tak berubah kata mabni. Jadi kita tak akan tengok semua saya begitu. Kita tengok sebahagian kecil saja. Kita tengok Allahu, isim yang berubah. Okey? Dah buka betul tafsir dia? Kita buka buku tafsir yang ada Allahu ayat 64 tu. Buku Arab. Jadi buku Arab ni gunanya untuk melihat kedudukan isim tu jadi apa. Dan untuk baca buku tu, untuk baca isim tu juga kuning. Cuba tengok ayat 64, ada tak Allahu? Ada. Lafaz jalanan. Allah, Mubtada marfu'. lafaz, jalalah, Mubtada marfu' marfu'. bidhamma li'annahu, tak adalah tu. Kita tambah li'annahu mufrad wa huwa marfu' li'annahu mubtada. Itu kerja nahu. Boleh Ustaz 2 kali anahu tu? Memang 2 kali betul-betul. Memang 2 kali. Yelah selalu 1 je. Boleh. Boleh. Untuk orang baru memanglah. Untuk orang lama yang dah lama-lama ni dia tak payah lagi li'annahu kan. Ayat berulang tak cantik kan? Tak cantik. Tapi saya diajar begitu. Jadi kena ikutlah tu guru saya. Dia kata kalau tuan-tuan boleh ubahlah ayat. Dia kata ni Allahu isim berbaris depan kerana dengan tanda dhamma kerana mufrad dan ia berbaris depan kerana mubtada. Kalau tuan-tuan boleh baca semua isim ni macam ni dalam Quran, itu dah tahap tinggi dah tu. Maknanya dah tu. Isim ni dia mesti identify sama ada mufrad, musanna atau jama'. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Laki perempuan. Lelaki perempuan. Jamak taksim dan muannas salim. Oh, dia mesti terangkan dulu. Mesti terangkan dulu. Isim. Tapi tak payah terangkan jamak atau jamak. Cuma kita terangkan kenapa dia dhamma. Kenapa dia marfu' dengan alif kerana dia musanna. Kenapa marfu' dengan waw kerana dia jamak. Kenapa? Jadi dari situ kita akan sebut sama dia jamak ke. Ingat, ada 7 jenis saja istilah Quran. Satu mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, isim 5 dan isim ghairu mutasarrif yang tidak boleh ditanwinkan. Ingat tak? Kalau boleh ingat macam saya tu spontan. Yang last sudah boleh ingat. Yang last sudah boleh ingat. Yang last sudah tak Yang biasa. baru ingat. Yang last tak biasa. Khairul Musarrif. Ghairu mutasarrif yang tidak boleh bertanwin. Tapi ada tanwin. Okey. Muhammad. Saya nak tanya tuan-tuan, cuba tengok perkataan qarara. Al-arda. Al-arda. Isim tak? Isim. Bagi apa? Dengan tanda apa? Fathah. Kenapa? Dia Mufrad. Mufrad. Dan bukan maf'ul bih. Mufrad. Mufrad dulu. Kenapa dia bagi atas? Barulah maf'ul bih. Jawatan dia kemudian. Sebab baris dulu. Jadi dalam bahasa Arab kita kata al-arda ismun mansub bil fathah li'annahu mufrad wa huwa mansub li'annahu maf'ul bih. Jadi itu conclusion dia baru last kali. Ya. Jawatan dia. Kenapa? Macam Ajak kata betul juga. Tak bagus dia ada banyak kan. Tapi dalam bahasa Inggeris disebut 2 kali. Jadi kita terjemahlah. Tapi lama-lama esok dua-dua li'annahu pun lama. Al-arda
isim maf'ul bih. Cukup. Lebih lah. Tak faham? Tak payah lagi dah. Sebab dah mahir kan? Mansub. Sekarang belum mahir lagi. Sangat penting dia disebut mufrad ke. Sangat penting. Yes. Walaupun kita bumi tu satu. Ya, itu dalam Quran tu sebut tak? Tak ada ni tak ada. Dalam ni sebut maf'ul bih kan? Maf'ul bih tu Sebut tak jawatan mansub? saja. Sebut tak mansub? Mansub ya. Mansub tapi tanda tak ada kan? Nah, kita tak sebut. Jadi apa- tanda Tanda ni fathah. Mansub al-fathah. itu tanda dia fathah. Fathah. Tapi ada tak sebut kenapa dia fathah? Tak Tak ada. Ada tak sebut kenapa dia mansub? Ada. Maf'ul bih. Mansub bih. Dia ada maf'ul bih. Dia sebut jawatan saja. Ya, betul. Yang dia tak sebut kenapa tanda. Kenapa tanda? Mufrad lah yang tadi tu. Dia tak sebut tanda. Yang tak sebut kenapa bertanda. Demikian, tak sebut. Tapi mansub ada, kenapa mansub pun ada dua. Ya. Jadi ingat beza tu kan? Ustaz boleh ulangkan balik tak? Al-arda mana isim mansub. Al-arda isim Mansub. mansub bil fathah li'annahu mufrad. Mufrad sini tak ada. Sebab di situ dah pandai. Li'annahu mufrad. Wa huwa mansub. Boleh ikut saya? Wa huwa mansub. Li'annahu maf'ul bih. Ni al-arda. Okey. Al-arda. Ajak boleh baca cara ada tadi senang. Isim Mansub. mansub Al-Abdah. Ha. Maf'ul bih, Maf'ul bih. oh maf'ul bih Mansub. mansub Sani ada sani. Al-arda tak ada. okey boleh awal lah. Fathah. Okey boleh terima ni maf'ul bih mansub. Kalau kau tanya apa tanda maf'ul bih? Fathah. Kenapa fathah? Boleh jawab tak? Sebab mansub. Itu dah saya jawab tu. Dia fathah kerana Sebab dia mufrad. Ya. Nak cakap mufrad Ustaz. Mufrad. Terbabas. Gelincir. Tergelincir lidah. Sebab tu tak boleh tinggal li'annahu yang pertama tu. Oh, tuan-tuan memang detail lah dia belajar betul. Sebab tu cara yang saya buat tu memang tak boleh lari. Jadi kita kata gini, al-abda isim mansub dengan fathah kerana mufrad Kerana mufrad. dan dia mansub kerana maf'ul bih. Itu. Mansub kerana mufrad. Bukan mansub dengan fathah kerana mufrad. Mansub. Dengan fathah. Kerana mufrad. Dan dia mansub kerana maf'ul bih. Ustaz Lama-lama boleh ingat. Lama-lama boleh ingat. Mansub kerana mansub kerana Mansub dengan fathah kerana maf'ul bih kerana mufrad dan dia mansub kerana maf'ul bih. Okey. Okey, itu nahwu dia. Fathah tu harakat. Ya? Fathah tu harakat hukumnya. Ya. Harakat tu makna Kalau mansub ni hukumnya mansub tu dengan fathah. hukumnya Fathah sebab dia mufrad. mufrad. Mansub dengan fathah kalau dia mufrad. Mufrad. Kalau isim mufrad. Kalau isim musannah maksud dia dengan ya. Macam ya muslimai ni, muslimin dengan ya. Ini bab yang orang pening kepala. Tuan-tuan, jangan kata orang kita macam kita ni bukan penutur asal. Orang Arab pun pening. Kadang-kadang keliru. Keliru. Saya pernah duduk dengan orang Arab. Dia kata itu ilmu lama. Khalas. Semua dia kata lama je. 1400 tahun dulu. Dia malas nak belajar. Dia malas nak belajar, betul. Sebab tu negara dia jadi macam tu. Kalau kita tak pergi Quran, macam mana? Nah. Okey, nahwu kita tinggal dulu Boleh? Jadi ini semua ada nahwu. Ini wasama'a ni, wa ataf. As-sama'a maktuf. Okey? Okey. Bina'a, tengok kau tak tahu bina'a, bukan tu. Bina'a jadi apa? Tengok tu. Itu untuk tahu jawatan dia. Bina'a. Mansub. Maksud. Kenapa? Bina. Mudah pun dia bagi bawah. Kan mufrad ni. Betul? Bina isim mufrad. Mufrad. Mudah. Maktub. Wasama'a Mansub ni. maksud Bina mansub. Okey, dia masuk. maksud
Dia mansub ada Ada maksud. memanglah al-fathah, tapi kenapa fathah? Sama Adinah. Ya. Okey, dia maktul dari mana? Kenapa fathah? Kalau dia maktul tuan-tuan, dia mesti ada alif lam, dia maktul dari sini. Kororo. Dia ikut kororo. Corona. Kororo ni tempat menetap binaan. Dia ikut ni. Kan al-arda kororo as-sama binaan. Dua-dua ni maktul. Ini maktul dengan ni. Betul tak? Ya. Sebab dia kalau atau maktul dia mesti ada alif lam belaka. Kalau tak ada alif lam belaka. Jadi ini ikut kororo. Ikut pasangan dia tu. Ikut pasangan dia. Ustaz dia berbalik pada ja'ala tadi boleh tak? Ja'ala sama apa tu? Ada tak? Boleh. Betul ya? Boleh. Ja'ala sama binaan. Lakon disebut dulu. Kita tak sebut naat dia sama je. Tak boleh. Kalau a tu mari sini lagi. Fasahah. Fasahah lah bunyi sama. Pasal balaghah pula. Banaan ni macam mana? Ada mufrad tak? So binaan tu dia Binaan punya sama. binaan tu mabani. Dia Mabani. Dia sebut apa ni? Binaan ni. Binaun. Dia tak sebut mufrad. dia tak ada sebut sini dan sini tak ada Maktub mansub fathah betul. fathah. Dia maktub tu mana dia ikut yang ini. Binaan. Ya, kororo. Kororo sebab yang Jadi as-sama ada alif lam. ikut al-arda. Okey. Jadi di sini patutnya wa binaa. Tapi jangan kita patut ini Al-Quran jangan main. Jadi inilah benda-benda yang exceptional case yang tuan-tuan akan jumpa dalam ilmu nahwu. Sebab itu kena cari guru juga. Kalau tak ada guru, baca buku boleh poning pun ada. Boleh tak? Boleh je? Ni? Boleh? Asal dia ayat ni, alladzi ja'ala lakumul arda qarara, alladzi ja'ala lakumul as-samaa'a binaa'a. Ustaz biasa sebut mufrad, saya nak dengar orang mana mufrad duduk dalam binaan. Ni binaan ni bukan mufrad. Mufrad ni. Kalau musanna binaan ni. Jadi binaan tu satu bangunan. sebagai satu bangunan. Bila kata al-fathah mansub al-fathah, Ni? dia kata dia namu mufrad lah. Ya. Orang Fatahah mesti Kita kata binaan ismun Ismun mansub mansub bil fathah bil fathah di annahu mufrad wa huwa mansub di annahu atau dari mana? Atau dari koror. Maktub. Maktub. Okey. Corona tu. Okey. Jadi kita kata gini. Al-arda qarara. Qarara isim mansub bil fathah di annahu mufrad wa huwa mansub bi annahu maf'ulun bi sani. Mula-mula je terlalu susah, nanti bila dah mahir InsyaAllah nanti. Tapi nak mahir tu tak boleh lah 10 kali, kena at least 30 kali, 30 minggu lagi kita nak mahir. Tuan-tuan sabar lah ya, bila sampai habis. Sekarang ni balaghah. Balaghah ingat tak? Cuba tengok balaghah. Balaghah ni kaji tentang apa? Lafaz dan makna kan? Betul? Lafaz dan makna. Jangan tulis. Balaghah ni lafaz dan makna. Seorang lafaz saja. Namun baris. Ya. Balaghah lafaz dan makna. Tengok yang asal tu, yang atas tu lafaz ni. Jadi okey, kita tulis sini mana di balaghah dia? Balaghah dia di sini qarara. Binaan. Dalam buku ini tak ada sebut balaghah. Tak ada. Tak ada. Jadi dalam buku tu tak ada balaghah. Dalam buku ni tak ada balaghah. Cuma dalam buku balaghah saja yang ada balaghah. Dalam buku tu ada buku balaghah. Tuan-tuan buka muka surat 52. 52. Baris 9 daripada bawah. Ya.
Betul tak? Jam 9.50. Alhamdulillah ja'alanakumul awwal. Ya. Tuan-tuan, di sini ada hukum balaghah. Nama dia tasbih. Apa tak? Tasbih. Tasbih. Tasbih itu mana Allah membandingkan bumi itu seperti qarara. Qarara itu mana hamparan ataupun tempat duduk. Ya, qarara. Bumi semacam qarara. Ya, bumi semacam qarara. Dan langit itu sebagai binaan. Ya. Jadi langit seperti binaan. Itu ada balaghah, nama dia tasbih. Bumi seumpama binaan. Bumi seumpama tempat duduk, tempat menetap. Lepas tu Tuhan kata wasamaa binaa, langit semacam binaan. Bukan binaan, dia macam. Tak? Jadi kalau kita tak belajar balaghah, kita tak tahu ini adalah tasbih. Tasbih tu Tuhan membandingkan bumi semacam tempat menetap. Dan Tuhan jadikan langit semacam binaan. Langit bukan binaan, tapi langit macam binaan. Dari segi apa? Dari segi memberi perlindungan kepada penghuni di bawah dia. Bumi sebagai hamparan dari segi tempat manusia berpijak. Itu maksud dia. So sekarang kita analisa. Jangan kita analisa nahu, kita analisa balaghah. Okey? So kita mari baca sekarang balaghah. Tuan-tuan ada salin? Okey. Sama binaan Okey. tasbih. Jadi cara nak buat macam ni. Tuan-tuan kena tulis ayat tasbih tu. Al-arda, Sama ada. al-arda qarar. Ini ayat tasbih. Ya, cara tulis. Maksudnya bumi sebagai hamparan. Okey? Okey. Jadi bila tulis sini arda korona Ustaz, dia tulis sini wasama Belum lagi. Ni al-arda qarar dulu. Tak, dalam sini tak ada maksud saya. Tak apa, nanti kita ambil ini dulu. Jangan kita buat sini. Ya. Al-arda qarara. Jadi kita buat terjemah. Ya. Allah bandingkan bumi sebagai hamparan. Okey. Okey. Perbandingan ini dinamakan tasbih balik. Pernah dengar tasbih balik? Tak. Balik. Balik. Sampai. Tasbih balik mana dia tak ada alat dan wajah syabah. Ingat tak? Kita belajar 5-6 minggu dulu. Tasbih balik. Okey. Ya. Ini bayan lah ni. Tasbih. Bayan? Bayan. Di bawah bayan lah. Ha. Iaitu rukun pertama bayan. Tidak ada alat dan apa tadi? Tidak ada ke dan wajah syabah. Wajah sama. Tiada alat. Okey. Tasbih balik. Okey, tulis ni. Tiada alat dan Wajah sama. tiada wajah syabah. Okey. Jadi dia ada musyabah dengan Ada musyabah musyabah. dengan musyabah. Ini musyabah, musyabah. Ya. Kalau dia nak ada alat, dia akan buat macam ni. Bumi seperti tempat menetap dari segi keselamatan. Keselamatan tu wajah syabah. Seperti itu alat syabah. Tapi di sini dia tak ada alat dan tak ada wajah. Dia hanya sebut bumi adalah tempat menetap.
qarara. Okey? Oh, itu yang dikeluarkan tasbih balik. Balik. Sebab nanti oleh sebab itu kita kena tengok tasbih balik. Tasbih ni tengok balik ada berapa tasbih, ada berapa rukun tasbih. Rukun tasbih ada 4 kan? Kalau 2 tak ada, maka dia nama dia balik. Okey? Ada kita dah ajar dulu. Saya tak ada dulu. Tak apa. Tuan lupa tak apa, biasalah. Tasbih itu perbandingan. Perbandingan. Tasbih tu perumpamaan. Tuan ambil catatan tu. Okey. Okey, dalam ayat ini yang kita jumpa sekarang ni baru tasbih di bawah bayan. Okey? Dan jenis satu iaitu tasbih balik, di mana alat dan wajah syabah tiada. Okey? Sekarang ni kalau kita tengok di situ lagi, al-ardha qarara as-samaa binaa tu baris sama tak? Di situ ada badai. Badai ni syajah. Okey? Ya? Lima akhir. Ritma akhir. Nampak tak? Jadi sampai anda semua mahir. Tapi dalam kitab nahwu Arab ni tak ada sebut badai, tak ada sebut balagha, cuma ada sebut nahwu dengan sarah saja. Nanti mahir bacaan nanti insya-Allah. Okey. Okey, saya nak beritahu. Tasbih ada 4. Cuba tengok muka surat 46. Ya, yang ada orang pening kepala pasal tasbih kan. Perbandingan ada 46 ya. Tasbih 46. Saya nak buat dengan cara yang paling mudah supaya anda faham. Ada masa lagi apa tu sekejap lagi sebelum kita berhenti. Tasbih ya. Jadi fasahah ni tak ada apa ya dalam ni ya. Fasahah ni bila ada semua cukup maka fasahah berlaku lah. Okey, tasbih. Jenis tasbih. Tasbih. Okey. Sekarang ni ayat dia. Doktor Muhammadun, Nabi Muhammad Kal-Bahri. Kal-Bahri. Muhammad itu seperti laut. Di ibarat Muhammad itu seperti laut. Fil judi. Fil judi. Dari segi pemurah. Fil judi. Ini musyabbah. Ini musyabbah bi. Ini alat. Ini wajah. Wajah syabah. Betul tak? Betul tak? Maksudnya yang dibandingkan tu Muhammad banding dengan laut. Laut tu kena banding, dibandingkan dengan dia nama musyabbah bi. Kita sebut musyabbah bi. Banding dengan alat kah alat. Lepas tu apa perbandingan Muhammad seperti laut ni dari segi apa? Dari segi pemurah. Mana laut tu pergi saja dapat macam-macam jenis ikan. Jadi Muhammad ini pemurah seperti lautan. Jadi rukun syabah, rukun tasbih ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya? 4. Kalau ini 4 rukun ada, nama dia tasbih Balik. mufassal. Belum jawab lagi tak? Mufassal. Mufassal ni maknanya terperinci. Ya? Mufassal tu artinya terperinci. Okey, boleh? Ada 4. Okey. Ada. Muhammadun musyabbah. Dia ada di bawah tu. Bahru musyabbah bi. Alat dia al-kaf. Di sini dia panggil adat. Adat ya? Adat tu tasbih, adat tasbih itu kaf. Wajah syabah dia fil jul. Adat tu aja alat. Alat atau adatnya. Kalau alat tu mekanikal. Tapi kalau adat maknanya benda untuk tulisan. Kalau alat tu wajah apa? Ya? Wajah dia fil jul. Ni fil jul ni wajah syabah ni aspek sama. Kita banding dengan laut dengan Muhammad ni ada benda yang sama. Tapi walaupun sama tetap tak sama. Muhammad tu takkan sama, dia Rasulullah. Lautan tu adalah baharu kan. Benda orang kata satu betul. Kalau semua 4 ada,
Nama dia tasbih mufassal. Mufassal. Mufassal itu maknanya tasbih yang penuh, Terperinci. Penuh. terperinci. Tajbih maksudnya perumpamaan. Boleh kita pergi pada yang kedua? Ya. Ustaz, ada buku mengatakan ini tasbih tamam. Tasbih tamam ni boleh. Ya. Tamam tu maknanya sempurna. Sempurna. Ya. Boleh kata tamam. Perumpamaan Ya. yang berbeza. Dia membaca Dia tak ada alat. Okey. Yang kedua, tasbih mujmal. Mujmal. Okey. Yang kedua, tasbih mujmal. Mujmal ni ringkas. Ringkas. Ya. Ini terperinci. Ini ringkas. Ringkas ya. Okey. Jadi tasbih mujmal okey, dia kata gini. Muhammadun bahrun fil judi. Apa yang tak ada? Alat. Ka tak ada. Alat tak ada. Alat tak ada. Okey. Kalau alat, kalau satu daripada empat tu tak ada, mana alat tak ada, maka dia panggil tasbih mujmal. Ringkas. Ya, dia panggil tasbih ringkas ya. Ringkas. Mana salah satu rukun tak ada. Ya. Jadi rukun ada 3, tapi satu tak ada. Ka tak ada. Dia panggil mujmal ringkas. Okey. Jadi salah satu daripada rukun ni tak ada. Tapi rukun dia yang wajib mesti ada. Muhammad dengan laut mesti ada. Ya, kalau Muhammad dia punya laut tak ada, tidak sah dia punya tasbih. Ya, salah satu rukun. Mungkin dia kata Muhammadun. Di sini Muhammadun kal bahri. Muhammad seperti laut. Ini tak ada. Itu juga nama dia mujmal. Dia satu dari 4 rukun tak ada. Sama ada tak ada ka ataupun tak ada wajah syabah. Okey. Hei, tuan-tuan belajar ni tengok. Kita dah nak pukul 6 dah. Okey. Yang ketiga, balik. Balik ni balik ya. Yang ketiga, tasbih balik. 2 rukun tak ada.
Dia maknanya Muhammadun bahrun. Muhammad itu laut. Tak ada alat, tak ada wajah, tak ada. Itu tasbih balik. Okey? Bahrun ni? Nah, jadi salah satu. Salah satu. Yang ni dua-dua tak ada. Dua-dua tak ada. Nanti ada dulu Ustaz kata macam burung singa. Jadi ada musyabah dengan musyabah. Ya. Ustaz Muhammad balik tadi apa yang tak ada Ustaz? Yang tak ada alat, Muhammad yang tak ada alat ni balik. Laut Alat je. ada dengan wajah sama tak ada. Wajah sah. Muhammadun Bahrun. Itulah dia 3 jenis tasbih. Ya. Jadi anda balik kena teliti lah. InsyaAllah kita dah kita dah lewat lah. Mana sampai tentang tak Sampai. Maknanya dalam konteks ni maknanya Muhammad itu lautan. Itu maksudnya. Bukanlah dia laut, tapi dia seperti laut. Itu maknanya sampai. Kalau Muhammad laut tak betul kan? Jadi ingat Muhammadun mubtada, bahrun khabar. Jadi tasbih balik ni mubtada khabar. Dia datang dari mubtada dan khabar. Okey. masuk dalam ringkas juga. Ringkas lah. Jadi 3 tu je yang besar. Yang pertama tadi semua ada. Jadi bila kita kaji ayat Quran, kita akan jumpa lah mana-mana yang dikatakan 3 di antara 3 tu. Ya? Jadi agak ini susah sikit kita nak tahu kalau lah. Tapi di sini di bawah tasbih. Minggu depan kita lihat pula benda lain pula, iaitu mungkin majaz. Ya, majaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Akhrisna bil 'afwi wal 'afwi karim. Sallallahu alaihi wasallam. Cepat tak solat ni? Kalau tak sempat sini ada surau. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Ustaz, soalan lain bertanya. Sifri jumlah maknanya ayat yang tergantung, betul? Sifri jumlah bukan ayat. Dia nama sifri jumlah. Ayat sifri-sifri. Ayat tergantung. Tergantung. Phrase. Bukan ayat. Dia phrase. Bukan ayat tu. Sifri Bagi jumlah. satu contoh. Contohnya fil madrasah. Di madrasah. Fawqal baiti. Fauqa di atas Di atas rumah. rumah. Tahta syajarah bawah. Oh. Rasulullah. Ayat tu tak. Bukan ayat, itu sifri jumlah. Ini rangkaian kata. Rangkaian kata, phrase. Rangkaian kata yang tak Yang sempurna. yang tak lengkap. Tak lengkap. Tak ada bukan jumlah mufidah. Bukan ayat yang sempurna. Selalu dia majrur. Jam majrur, mudhaf boleh. Dalam Quran tu digunakan masa bila tu? Sekarang Allah kadang-kadang gunakan model dengan TV jumlah. Masa bila? Ada. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk nak menunjukkan yang sifri jumlah tu penting. Jadi seimbang. Ada banyak tapi nak buat contoh tak dapat lagi. Dia sebut banyak dalam Quran dia mula dari jam majrur. Macam ni, liila fi Quraisyin. Bagi apa tu pelancong-pelancong peniaga-peniaga Quraisy. Itu jam majrur. Liila fi Quraisyin ila ya. Pada majul sifri jumlah. Jadi itu jam majrur tu sifri jumlah. Sifri jumlah. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah jangan lupa minggu depan. Kita akan tengok minggu depan. Majaz.